muara sungai, kolam ikan, lubuk udang, kawasan bakau dan laut dalam. Pertarungan mendaratkan ikan dan udang dalam Joran Borneo di Sarawak dan Sabah. Kepada kaki pancing, Joran Borneo kali ini membawa anda mencari lubuk ikan di Sarawak dan Sabah. Bukan sahaja pemancing rekreasi seperti saya, malah saya akan membawa seorang pemancing yang saya kategorikan sebagai seorang sifu. Bagi kaki pancing seperti saya, ada 3 elemen penting yang semua kaki pancing wajib kuasai. Yang pertama adalah peralatan. Peralatan ni apa yang kita pakai waktu memancing. Yang kedua adalah kena kuasai teknik. Teknik ni pula merangkumi teknik ikatan, teknik balingan dan juga teknik nak kontrol ikan. Semuanya ada dalam Joran Borneo. Ambil joran, pergi memancing. Selalu tersenyum, bayangkan kita hidup berdua. Okey, hai, Assalamualaikum. Bersama dengan saya, Hafiz Sueb. Kepada anda semua, jangan keliru. Saya datang di sini bukan sekadar untuk menyanyi, tetapi inilah gelagat saya ketika memancing. Pakcik, macam mana? Suara saya sedap tak? Ya. Okey je ya? Ya. Muatan takkan ni. Di awal tamadun manusia, memancing merupakan aktiviti yang penting untuk mendapatkan makanan demi kelangsungan hidup mereka. Sebab itu, kalau kita lihat rata-rata sejarah awal manusia, mereka memilih untuk hidup di tepi laut ataupun sungai. Namun, memancing sekarang sudah berevolusi daripada tujuan untuk mendapatkan makanan menjadi sebagai satu aktiviti rekreasi. Persepsi memancing bagi peminatnya berbeza mengikut individu. Ada yang menjadikan aktiviti memancing sebagai sumber rezeki, juga sebagai hobi, malahan ada juga yang menganggapnya sebagai terapi. Assalamualaikum, Bang Arif. Welcome to my hometown. Bang, Alhamdulillah, bang. Saya selalu nampak bang dalam YouTube, bang. Ini dapat jumpa live, bang. First time juga jumpa Api depan-depan ni. Mesti tengok dalam TV. Bang, okey, nak tanya abang. Abang first time ke datang Kuching? First time. First time, bang. First time ni sampai. Tapi abang jangan risau, bang. Kali ini saya akan bawa abang pergi 7 lokasi. 7 lokasi, bang. Mantap. Kita akan pergi salah satunya lah. Kita akan pergi mancing kolam. Okey. Kita akan cari lubuk udang galah. Dan kita udang galah akan Sarawak dengar memang padu-padu. Ya, bang. Lagi ke? Dan kita akan pergi, abang nampak tu. Ini kosong muara. So nanti kita akan pergi ke lautan lepas pula. Keluar ikut sini. Ya, kita akan ikut ni. Bang, Adan, ni saya nak tanya abang lah satu Boleh. benda. Ramai lah orang kata mancing ni mahal lah, kos dia tinggi lah, nak kena bayar tekong lah, nak kena bayar bot. Apa pandangan abang? Dia kos ni bergantung kepada apa matlamat kita. Kenapa macam tu tau? Sebab ada kalanya trip dia murah, ada kala dia boleh jadi kos dia pun mahal. Betul? Contoh, katakanlah kita just sekadar hobi, kos dia tak terlalu tinggi. Kos tak terlalu tinggi. Faham? Tapi kalau kita serius, kita pergi ke laut dalam, kita pergi main, pergi trip sana, trip sini dan boleh jadi kos dia tinggi. Itu satu. Yes. Yang kedua, pengetahuan kita dalam mancing ni pun penting. Ya. Sebab katakanlah kita tak faham tentang apa barang yang perlu kita pakai. Kita main beli je kan. Tengok orang tu pakai mahal dia beli. Padahal dia tak perlu pun. Ya. Itu yang orang kata kos dia tinggi. Tapi sebenarnya mengikut pada matlamat kita. Kadang-kadang ada game yang perlu kita kos yang tinggi. Ya. Contoh kita main ikan besar, kita perlukan peralatan yang mahal. Betul. Yang supaya dia tahan. Macam tu. Jadi kalau kita just sekadar
membuang masa, tak perlu. Ya, betul bang, saya setuju sangat apa yang abang cakap tu. Ya. Ilmu tu sangat penting bang. Betul, Hafiz. Jadi guys, ilmu itulah yang kita akan kongsikan bersama dengan anda dalam Joran Borneo. Umpama salam perkenalan, saya dan Abang Arif memilih untuk memancing di 98 Fishing Village yang terletak di Kuching, Sarawak. Okey bang, boleh tak saya katakan kepada untuk pemancing yang baru beginner kan, kolam adalah tempat yang paling strategik dan paling sesuai untuk dia orang belajar. Memancing ni sukan, Hafiz. Kita kata sukan lah, rekreasi. Betul? Dalam sukan-sukan lain, ada tempat berlatih kan? Betul? Tapi memancing kat mana kita nak berlatih? Kolam lah. Itu satu. Kemudian, untuk kita jadi pemancing yang mahir, kita kena banyak naikkan ikan sebab Betul. kita nak kontrol ikan kan? Betul. Jadi potensi untuk dapat banyak ikan, kolam lah. Ya. Dan saya dengar kolam juga ada dua. Betul. Satu kolam air masin dan juga air tawar. Ya. Tapi Fiz, mancing kolam ni pun dia ada cabaran-cabaran dia jugalah. Walaupun see. orang kata kolam ni ialah tempat ikan. Ya. Kadang-kadang ada waktu susah juga. Kita perlukan Teknik. skill dan teknik untuk pikat ikan ni lah. Bukan senang juga walaupun tempat yang confirm ada ikan. Ya. Kita akan kongsikan nanti. Betul. So kepada korang, teruskan menyaksikan kita orang. Akan mengurangkan kecederaan. So ini adalah ikan siakap. Kembali kita dalam Joran Borneo dan kita masih berada di 98 Fishing Village. Okey, bang. Ya. Dengan cerita tadi, owner kata dalam kolam ni ada berbagai spesies lah, bang. Ada siakap, jenahak, apa lagi bandang, apa lagi Kerapu hybrid. Kerapu hybrid. So macam apa teknik yang boleh kita gunakan, bang? Tadi saya tengok, kita lihat sekejap kan, macam banyak populasi siakap. Okey. Jadi untuk yang awal-awal ni mungkin kita boleh cuba gunakan umpan-umpan tiruan dulu. I see. Kan, sebab di awal-awal ni biasanya ikan masih belum culas. Okey. Jadi kita cuba dulu pakai umpan tiruan. Alright. Kalau dia agak-agak, tengok macam mana nanti, agak-agak macam dia tak berapa nak bagi sambutan, kita ada umpan-umpan hidup yang dijual di sini lah. Kita I pakai see. nanti. Okey. So kita akan kongsi dengan dia orang macam mana teknik-teknik kita. So Ya. korang teruskan menyaksikan. Jom bang, kita setting dulu. Misi kali ini mendaratkan beberapa ekor ikan. Tetapi sebelum itu, peralatan memancing perlu diperiksa dahulu. Best lah suasana dia kan. Tu lah. Selesa. Dengan angin macam ni. Dan air ni, tuan dia cakap, owner dia cakap, ini adalah air yang setiap hari dia akan bertukar keluar masuk kan. Ya. Jadi masuk dia kat sini, ikan kat sini memang dia terjaga lah. Air dia bersih, sentiasa keluar masuk. Okey, untuk peralatan memancing di kolam ni kita memadai menggunakan peralatan dari kategori ringan sehingga ke pertengahan. Kalau biasa dalam memancing orang panggil light ataupun medium lah. Okey, kerana ikan-ikan di kolam ni dia tidak terlalu bergantung pada kolam juga. Kalau kebiasaannya ikan-ikan di kolam ni bersaiz bawah 3 kilo dan untuk kita dapatkan keseronokan memancing yang maksimum memadai untuk kita gunakan peralatan kelas ringan ataupun sederhana. Jadi kita akan dapat perlawanan yang adil. Ikan 50, kita 50. Ya. Kan? Tapi pakai terlalu ringan pun tak boleh. Sebab di kolam ni struktur tiang tu ada teritip, ada benda-benda tajam. Jadi kita kena gunakan kata peralatan yang jangan terlalu ringan lah. Sebab nanti bila putus, ikan akan mati. Bila ikan mati, owner kolam akan rugi. Ini memancing kolam. Kita banyak faktor kita kena ambil kira juga. Walaupun hanya memancing di kolam ikan, cabarannya tetap ada. Ilmu dan teknik yang betul perlu dipraktikkan, terutama tatkala melemparkan gewang di lokasi yang tepat. Banyak aspek yang perlu diambil kira, antaranya cuaca, waktu memancing, juga gewang yang digunakan. Kalau penonton di luar sana perasan, saya fokus baling di satu tempat. Saya akan baling di bawah platform, di bawah rumah ni. Kerana sekarang ni tengah hari, cuaca panas. Jadi kebiasaannya ikan-ikan akan berteduh. Jadi kawasan kolam macam ni, biasanya tempat berteduh macam bawah jambatan ni. Platform-platform macam tu. Sebabkan itu, kita hantar kita punya umpan rapat ke tempat dia berada. Tu dia punya strategi dia. Jom, kita buat challenge bang. Siapa dapat ikan dulu? He's the king.
tambah menyeronokkan bila memancing bersama rakan yang berkongsi minat yang sama dengan kita. Apatah lagi disertai dengan berbagai cabaran. Antaranya, umpan siapa yang mengena dahulu ataupun mendaratkan saiz ikan yang paling besar. Nampaknya cabaran saya disahut oleh Abang Arif, sifu yang telah mengajar ramai pemancing tega di daerah Semporna, Sabah. Yes. Tangkapan pertama di kolam 98 Fishing Village. Ini merupakan kolam tangkap dan lepas. Dan pertama sekali kita gunakan grip untuk handle ikan, okey, untuk mengelakkan mengurangkan kecederaan. So ini adalah ikan siakap, ikan yang duduk di muara sungai, ikan yang duduk di kawasan air payau, dan spesies ini adalah spesies teritori ataupun dia menjaga kawasan dan dia akan memburu mangsanya yang melewati dia punya kawasan jagaan lah. So ini ikan pemangsa. So hari ini saya menggunakan umpan getah ataupun soft plastik dan solid masuk dalam mulut siakap yang bersaiz lebih kurang 800 gram 900 gram. Cantik, tangkapan pertama. Kita cuba cari lagi. Pula akan So saya lah yang memenangi. Siapa dapat dulu? Nampak? Saya dapat rasakan gewang disentap. Mungkin kali ini rezeki tidak akan terlepas. Ya. Yes. Oh. Ya, betul telahan saya. Gewang mengena seekor siakap. Nampaknya kita dah tahu dah siapa pemenangnya. Dah dapat dulu. Besar lagi pula tu. Soft plastik saya terus dia telan terus abang. So ni hati-hati bis Ini terbuka. Tengok guys. Oh. So kita kena sentiasa perhatikan periksa kita punya peralatan. Okay. Hujan guys. Tatkala rancak mendaratkan beberapa ekor ikan, hujan pula turun dengan lebatnya. Inilah antara cabarannya, walaupun hanya memancing di kolam. Okey bang, kita first day ni pun dah apa orang kata kita tak boleh nak jugalah nak hari dah hujan, tapi boleh tak abang explain sikit sebenarnya apa safety yang perlu ada bila kata hari hujan macam ni lah? Sama juga safety dia. Kalau hari hujan kita boleh main, kita boleh mancing. Cuma kita kena perhatikan kilat dengan burung. Sebab apa tahu? Sebab rod yang kita pakai ni dia guna carbon sheet. Jadi carbon ni konduktor lah, pengalih elektrik. I see. Jadi kalau ada kilat dan petir, lebih baik kita berhenti lah. Tapi kalau hujan tu sekadar hujan macam ni sekarang kan, kita masih boleh mancing lah. Jadi kalau dekat luar, kita kalau biasa main dekat Semula Jadi, sungai Utara Semula Jadi kan, kalau waktu hujan ni biasanya dia punya kadar keaktifan tu menurun. Okey. Sebab perubahan suhu air yang mendadak. Ya. Oleh kerana hujan tanpa panahan kilat dan petir, kami tetap terus memancing, tetapi dalam suasana yang lebih berhati-hati. Yelah, malang tak berbau kan? Keseronokan memancing walaupun hanya di kolam air masin semakin dirasai. Apa tidaknya, setiap balingan umpan pasti mengena. Cakap pula pasal teknik mancing. Tadi saya tengok juga abang kan dekat bawah-bawah rumah tu. Yang teknik apa yang membaling dia boleh pergi masuk? Itu teknik skipping. Dalam permainan casting ni dia ada 8 teknik asas. Okey. Yang semua pemancing yang main casting ni wajib kuasai. Dan sebenarnya 8 teknik ni asas je. Okey. Nampak macam hebat kan, tapi sebenarnya itu teknik yang sebenarnya wajib dikuasai oleh semua orang pemancing casting. English lah. Dia bukannya teknik-teknik apa pun. Ya. Tapi teknik itu berguna macam tadi tu lah. Baling bawah-bawah pelantar, bawah jambatan, tempat-tempat yang susah untuk sampai. Faham? Yang ada macam orang kata kita nak target ikan bawah-bawah. Papan pelantar paras ni, air paras ni. Kita nak masuk. Itu je salah satu teknik yang boleh pakai. Jadi kalau kita dapat kuasai teknik itu, kita ada sedikit kelebihan lah berbanding English lain. Macam tu je. Nampaknya banyak ilmu yang dikongsikan oleh Abang Arif. Ibarat cikgu mengajar anak muridnya memancing dalam kelas praktikal lah pula. Saya tahu benda ni lip grip nama dia, tapi saya rasa saya nak kongsikan jugalah dengan penonton-penonton di rumah. Apa kepentingan dan kegunaan lip grip ni sebenarnya? Okey.
grip ni gunaan dia adalah untuk menguruskan ikan. Sebenarnya ini fungsi dia ni kita kepit pada bibir dia kan. Bibir dia, betul. Tujuan dia sebenarnya untuk mengelakkan tangan kita daripada tercedera. Untuk kita uruskan dia. Maksudnya adalah bila ikan dah naik, okey, kita kepit ni dekat bibir dia. Jadi kita nak buka mata kail tu, kita tak perlu pegang pada ikan lah sebenarnya. Yes. Tengok pada keadaan lah. Kalau ikan bergigi, berbahaya dan sebagainya, kita perlukan ini untuk mengurangkan risiko kecederaan. Based on pengalaman saya lah kan. Ikan, sebaik-baiknya ikan di bawah 2 kilo, kita tidak galakkan untuk gantung. Okey. Sebab ada orang kata struktur tulang belakang dia boleh patah dan sebagainya. Dan dia masa kita lepaskan tu memang dia hidup. Tapi lama-kelamaan dia akan mati. Ini terutama kalau kita mancing teknik tangkap dan lepas lah. Saya dan Abang Arif masih lagi melayan joran di 98 Fishing Village. Agak berbaloi misi kami kali ini. Dalam hanya beberapa jam, mewah juga siakap yang kami daratkan. Kalau dah memancing dengan sifu, manalah boleh gagal. Rugilah kalau tak menuntut ilmu dengan percuma kan? Boleh tahan ya? Tahan. Bang, nampak gaya hujan ni macam berterusan lagi, tak berhenti. Kita bang. sama minum je lapis. Nak mancing pun tak boleh hujan lagi. Itulah bang. Okey bang, nak bercakap juga pasal catch and release ni. Ada certain orang tak faham apa maksud catch and release tu. Catch and release ni ataupun bahasa Melayu dia tangkap dan lepas lah. Tangkap dan lepas ni tujuan dia adalah untuk menjaga kelestarian ikan Faham. tu. Contoh, ikan yang diambang kepupusan ataupun ikan yang semakin berkurangan. Seperti contoh macam ikan toman. Okey. Ikan apa lagi? Ikan contohnya ikan sebarau, ikan kelah tu contohlah kan. Yes. Jadi pemancing mengamalkan tangkap dan lepas ikan-ikan yang tertentu lah. Ya. Kan tapi ada syarat. Pastikan tangkap dan lepas ni ikan tu dalam keadaan yang sihat. Kalau dia mengalami pendarahan, contohnya tertelan dalam, kita tak boleh lepas juga. Kita kena bawa balik. Ya. Tapi tengok pada spesies. Contoh macam spesies pendatang, tak boleh juga kita tangkap dan lepas. Kita kena tangkap dan bawa balik. Walaupun ikan tu kita tak nak makan pun. Ya. Itulah saya kata. Jadi bergantung pada pandangan saya lah sebagai seorang anglers. Saya lebih cintakan ikan-ikan kita. Betul. Dan saya nak nanti waris-waris kita kenal ikan ni dan berasa. Pemahaman saya lah dengan adanya catch and release ni penting lah kan bang. Betul. Dalam untuk jaga ekosistem. Betul. Ikan, untuk jaga populasi ikan, dan satu lagi untuk manfaat generasi yang akan datang. Dia orang boleh rasa juga, takkan kita je rasa benda tu. Anak-anak kita pula tak rasa kan. Sebab tu kita cakap mula-mula sebelum ni, memancing berevolusi daripada untuk makan kepada untuk rekreasi. Setiap pemancing pasti mempunyai ceritanya sendiri. Bagaimana mula bercinta dengan joran? Hafiz. Ya bang. Saya heran lah. Tanya satu soalan boleh? Boleh bang. Mana datang minat nak mancing ni? Minat saya ni bang memang daripada kecil lagi. Dari kecil? Sebenarnya ayah saya lah yang memancing lah, dia kata, orang kata. So daripada dulu lagi, saya ingat masa tu saya kecil, memang saya selalu lah nak ikut dia mancing apa semua. Bapak saya kata, tak boleh, kau jangan ikut dulu. So bila orang kata dah besar sikit dah kan, so kita dah pandai lah nak beli sikit-sikit joran apa semua. So mancing. Bila mancing tu berjumpa pula dengan kawan-kawan apa semua. Lepas tu saya jumpa dengan ayah saya balik, dia kata dan daripada sana saya realise memancing ni sebenarnya macam abang cakap kita perlukan ilmu. Kalau kau tak ada ilmu, kau memang saja-saja je pergi. Dan orang kata kau pergi pun membahayakan diri pun ada sebab kita tak ada ilmu kan. Sebab itulah saya rasa ayah saya melarang saya pergi mancing masa saya kecil-kecil. Ada sebab orang tua larang kita. Betul bang. Lepas tu saya jumpa kawan-kawan, ramai dia orang share kan, macam ni cara teknik dia. Yalah biasa awal-awal dulu kita main bottom. So
itulah sampai sekarang bang. Bukan saja casting, sekarang ni dah makin terjebak dah dengan jigging Dia pula memang, lah. dia apa memang semua. takkan habis tu. Dia memang takkan habis tu. Itulah cerita ni bang yang saya boleh Okey, cerita sebelum menarik, banyak. menarik, menarik. Okey, nak tanya abang pula. Alamak. Takkan saya. Macam mana pula abang boleh terlibat awal-awal terlibat dalam Okey. mancing? Dia daripada risalah surat khabar. Ingat tak? Dulu surat khabar ada satu lampiran joran. Ya. Saya ingat lagi waktu tu tahun 1999. Jadi setiap hari Jumaat risalah joran tu saya akan baca, potong, tampal juga. Dari situ datang minat sampailah saya kenal dengan satu kawan di sekolah. Waktu tu saya bermula dengan mancing ikan haruan lah. Casting guna katak hidup. Di situlah minat main casting dan kemudian dah mula kumpul-kumpul duit belanja sekolah, dah mula beli majalah. Baru kenal pasal ni memancing guna umpan tiruan ni. Seawal tahun 2000. Jadi dipendekkan cerita, tahun 2008 barulah saya terjebak dengan permainan orang kata menggunakan umpan tiruan ni menggunakan reel backcaster macam ni lah. Dari situlah sampai sekarang ni teruslah tak berhenti sampai ke sudah. Macam tu lah Hafiz, sikit sebanyak lah. Kalau nak cerita panjang ni, panjang ni. Iyalah tu. Jadi Kalau nak kita- cerita panjang. macam tu lah. Betul. Jadi hobi tu datang daripada kumpul-kumpul Betul. logbook. Nampak tu kan? Hebat kan Abang Arif? Alah, kalau tak dipanggil Sifu lah. Okey bang, agak-agak tadi berapa ekor yang kita dah banyak. kan banyak agak tadi kan. Diam tak diam. Dalam masa hujan pun kita sebat juga. Jangan cukup lah tu kot kan. Kita lebih 10 ekor rasa dah puas dah tu. Puas dah. Jadi? Dengan hari hujan je ni kita masak je lah ikan ni apa tu. Ada 2-3 ekor tu lah. Kita simpan. Jom. Masak lah kak. Habis. Mari kita. Resam dan keseronokan kaki pancing. Ikan yang berjaya didaratkan akan dimasak dan dimakan bersama rakan pemancing yang lain. Kalau dah siakap, pastilah siakap steam, 3 rasa, sweet sour, macam-macam lagi lah. Makan malam ni sedap lah weh. Ikan yang masih segar ni rasanya tidak mengecewakan. Dimakan pula dalam keadaan cuaca hujan dan dingin malam. Ini baru memancing di kolam. Kalau di tengah laut, lain pula ceritanya. Dan inilah hasilnya bang. Walaupun tadi kita bergasak juga sebenarnya. Ya, juga kita dapat. Okey bang, sebelum saya terlupa, saya nak introduce abang. Inilah owner daripada 98 Fishing Village. Iaitu Abang Adin. Abang Adin. Terima kasih bang. Kolam abang memang best. Nak tanya sikit bang. Ya, Berapa boleh. lama dah abang buat kolam macam ni? Konsep macam ni? Kolam ni air masin lebih kurang dalam 5 tahun lah kita buat. Pada 2017 dia dah start lah. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Okey dah bang. Nanti sekejap lagi kita makan dulu. Nanti waktu makan saya tanya abang banyak lagi pasal Baik. kolam. Boleh? Boleh. Jadi jangan lupa saksikan Joran Borneo di Sarawak Bumi Kenyalang kerana kita akan terjah lebih banyak spot-spot yang menarik. Tak gitu habis. Betul bang. Cuba cakap sikit orang Sarawak. Hai, kita ingatkan Mek Siwana Kakak Sarawak kepada kita orang. Jangan lupa untuk langgar episod seterusnya dalam Joran Borneo. Ambil joran, pergi memancing. mancing. Pergi ngail.